sebagainya. Nak buat macam mana saudara dalam keadaan sekarang ni? Teknologi yang saya tak begitu pandai, tak begitu bijak. Aduhai, mungkin tak cah gamaknya mic ni saudara. Mungkinlah gamaknya ya. Saudara Abdul Aziz Abdul Rahman, suara tiada. InsyaAllah. Aduhai, terima kasih teman-teman yang beritahu pada saya ada tak ada suara ni. Keadaan macam mana nak buat ni? Siap saudara. Aduhai. Sekejap saudara. Itulah keadaannya. Orang tua-tua ni buat apa? Sehari. Kak, suami muda hari tu mana? Tanya. Saudara kabari Kenot. Saudara Azli. Saudara Joka Karim. Dia typing. Saudara Di Anwar. My chef muda. Nak tanya suara ni okey tak okey ni. Sekejap saudara. Aduh, berpintai-pintai pula wayar ni saudara. Sebentar saudara, saya harap anda juga sihat ni, sabar. Teknikal. Biasalah tu saudara, nak macam mana dah tua-tua ni. Saya bukan pandai sangat dengan apa. Sudah ada suara tapi tak berjelas. Sabar. Saya pakai mic lah senang supaya jelas. Aduhai. Suara. Kalau tak ada suara bagi tahu, saya cabut balik. Saudara Jahal Memenang, Laim okey, Abdul Rahim okey, dah ada suara. Terima kasih. Puan Noraini, Saudara Marble Ziki katanya. Saudara Zul Marashal. Saudara Dr. Anis Hazirah. Saudara Muhammad Safri Zanuddin. Salam. Suara tak ada? Pula dah. Saudara Nizam, Adi Tahir, Saudara Elias. Salam pencerahan. Saudara Limbun Chang. Apa khabar saudara? Saudara Muhammad Padun Tukiman. Salam pencerahan. Itulah saudara, nak buat macam mana ni saudara? Saya cuba pakai apa gadget, tapi saya rupanya bukanlah pakar dalam gadget. Nampak aja bijak tapi sebenarnya tak bijak saudara. Saudara Abu Samah, apa khabar? Tuan Haji Azhar. Salam. Semoga sihat walafiat. Puan Hamidah. Suara terang, terima kasih. Saudara Fish Faisal, apa khabar? Saudara Cik CTP, Saudara Alim, begitu juga Awang Yusof, Zul Marshall, Saudara Abdul Qadir, Saudara Abdul Jalil, Saudara Abdul Hamid daripada Kuantan Pahang. Saudara Megat Zulkifli dari Teluk Intan. Saudara Ahmad Ramli, line clear. Saudara Idrus, Sungai Buaya Rawang. Saudara Puan Norwich Aisyah, line okey, dah ada suara dah, terima kasih. Saudara Arifin Muhammad. Saudara Arifin Muhammad dia kata bukan tua tapi dah lama. Itulah orang lama pun sama lah tu saya. Terima kasih Saudara Muhammad Safri Zainuddin, Puan Nur Maria, Papa Hafiz, Alim daripada PAS katanya okey lah tu, tak ada. Saudara Nagapan, suara jelas Nagapan. Saudara Ramzul Zul. Loud and clear. Laugh ke loud? Saya Ramzul. Saya Ramli Putih. Suara dah okey. Terima kasih. Saya Berubiah Osman. Waalaikumsalam. Saya Nur Azman dari Pokok Sena, Pahani, Kedah. Riza Cik Ani, apa khabar? Sepanjang hari hujan di Kajang katanya. Puan Nuraini Sulaiman, Saya Limbun Chiang, khabar baik. Pak Chu dari Langkap. Saudara Amiruddin Amir, salam. Kamis Nadi. Terima kasih. Hafsah Junaidi. Begitu juga Edi Tahir. Laf. Rusni Kurungut, apa khabar dari Sarawak? Dia Waksu, salam dari Larut Perak. Saudara Puan Rubidin, Syakri Abe, Saudara Zamri Elsi, Rosli Misyah, Saudara Joka Karim, Kawasan Ceras, okey. Yaya Armin. Begitu juga Saudara Jaafar, Salam Madani, salam perjuangan 80-an katanya. Puan Samsiah Adam. Salam, terima kasih. Merah, apa khabar? Ayanda Ishak daripada Gombak, Grimis katanya. Haji Hamidi, Ayanda Ishak, Grimis mengundang. Sirun Basirun, hujan berterusan di Temeloh. Puan Maria, terima kasih. Suara jelas. Saudara Hamdan Isnin. Buat semua dan joki MTC. Apa hal tu? Ya Cik Long, Yaya Armin, Al-Hadi, Abdul Rahman, Tok Abdul Ghani, Saudara Mansur Sulu, Salam Madani, Cerita Sabah,
Sabar saudara. Saudara Ramzul, dia kata sebut nama, kalau tidak sebut, tak sebut tak boleh. Saja bagi je saudara Ramzul Zul. Saudara Abdul Ghani Hussein, saudara Anwar Muhammad dari Kuantan, Pahang, Puan Noliza. Dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf lah. Saudara Puan saudara Syarif Idris. Okey semua. Saudara Mira, Al-Hadad Said, Abdul Rahman, saudara Cik Long. Itu juga Umi Kalsum. Apa khabar Puan Umi? Saudara Muhammad Yusuf Ishak. Terima kasih. Baik saudara. Hari ini semua tahu adalah hari Jumaat, hari yang paling mulia. Dan kita telah pun menunaikan solat Jumaat tadi. Dengar bacaan khutbah daripada imam tadi agak menarik, agak kita menyantuni persahabatan seusai sambutan Idul Fitri. Terima kasih, semoga bahagia sentiasa sihat Abdul Ghani. Itu juga saudara Azlin Abdullah, saudara Muhammad Johari, saudara Ramli Rasul. Jaga makan, terima kasih. Rumah terbuka jangan banyak makan, betul. Saudara Mak Rami Sidik, saudara Haji Wan Ismail dari Kedah, saudara Aidi Tahir, ratapan kasih, begitu juga Abdul Rahman, saudara Kamisah Dahlan. Baik saudara di Melabit, apa khabar? Katanya salam Syam. Barik, apa khabar? Begitu juga dengan Zack Shop, Roypa dari Dungun Terengganu. Baik saudara, hari ini tanggal 5 bulan Mei saudara, hari yang ke-1143. COVID-19 masih ada lagi saudara. Virus corona masih lagi menjalar. Jadi saya harap agar warga kita yang kalau boleh lah, jagalah kesihatan, jaga kebersihan diri. Tambah-tambah lagi musim-musim banyak rumah terbuka ni besok. Di Bagan Datuk pun kabarnya Ketua UMNO bahagian, Presiden UMNO mengadakan rumah terbukanya. Dan saya haraplah agar teman-teman pastikan melakukan penjarakan sosial saudara. Saya tidak dapat melaporkan apa yang berlaku saat ini walaupun kita tahu ada jangkitan, tetapi Kementerian Kesihatan tidak melaporkan setakat ini. Saudara Richard Bakri, apa khabar? Saudara Abdul Rahman daripada Johor Bahru, Cik Sitpi, salam untuk semua rakan Cita Damai, Saudara Bulan Terang, Saudara Raza Hasan, Saudara Muttalib Meknun. Saudara, kita masuk segmen awal iaitu e-commerce. Saudara, jangan lupa kalau anda mempunyai produk, bahan untuk saya wawarkan, silalah hantar, tak ada masalah saudara. Saya boleh memberi pencerahan untuk sama-sama mencari rezeki yang halal saudara. Ingat saudara, 9/10 daripada rezeki datang daripada perniagaan, itu yang terbaik kata baginda Rasulullah. Dan kalau anda mempunyai produk, hubungi Al-Azhar di talian 011-330-41241. Saudara Rosi Rahim, wartawan tu gedung akalnya tinggi, sifat ingin tahunya sentiasa menguasai diri, gerak langkahnya langkahnya lincah dan sabar saudara. Rosi Rahim, terima kasih. Begitulah latar kita, latar belakang Saudara Azminuddin, rumah terbuka Idul Fitri Datuk Zaid Hamidi hari Sabtu jam 8 malam hingga 11 malam, bertempat di pekarangan Masjid Tuminah, iaitu Masjid Terapung Bagan Datuk. Masjid dah siap. Jadi teman-teman yang tinggal di persekitaran Bagan Datuk, bolehlah serbulah saudara, banyak makanan tentunya. Baik saudara, kalau anda punya produk, hubungi Al-Azhar 011-330-41241. Al-Azhar memasarkan wangian Al-Bakurnya dan juga wangian dari tanah Arab. Kalau tak dapat hubungi Al-Azhar, boleh hubungi Siti Farehah di talian 017-711-4300. Jangan lupa dendeng manis Siti Farehah. Apa ini, pesanan dah dibuka, bolehlah anda memesan. Tetapi simpulan kasih Cik Siti masih belum lagi dibuka, belum lagi rasanya letih raya baru ni. Saudara Raman, Puan Ara Zaina, begitu juga Syed Hassan, Syed Agil. So di left, begitu juga Puan Fazila Abdul, Saudara Edi Tahir, dia kata bulan sabit kirim salam. Saudara Ramzul, apa khabar? Begitu juga Puan Halimah Hashim. Baik saudara, selain daripada itu, kalau tak dapat Siti Farehah, kalau anda yang tinggal di Lembah Kelang mahukan bekalan buah-buahan, hubungi Syauqi di talian 012-357-5703. Buah-buahan sebut boleh dihantar terus ke rumah anda. Dan jangan lupa popiah sira Lady Maria. Memang sedap saudara, rangup, pedas, manis. Hubungi saudara Nizam di talian 019-435-1203.
Dan hari ini sekarang ni saudara, musim-musim begini dari Perlis. Di Perlis sekarang ni sudah pun sampai musim buah mangga harum manis. Saya baru dapat kiriman daripada sahabat saya, saudara Datuk Yusof. Beliau mengusahakan ladang harum manis di Aman. Harum manis di Aman Usima. Beliau membuka tempahan. Siapa-siapa nak merasa nikmatnya buah mangga harum manis. Harganya harga rahmah. Murah, bukan mahal mana pun. Tapi saya tak boleh memberitahu berapa nilainya, harganya, sebab itu perjanjian saya dengan penyelia atau penyedia portal-portal ini, saudara. Jadi ada dua jenis, ada grade-nya. Satu grade premium dan satu lagi grade super. Boleh hubungi saudara Ahmad Ikram Yusof. Di talian 013 811 0299. Nikmatilah buah mangga harum manis yang memang popular dari Perlis, daripada utara tanah air, saudara. Sekarang musim harum manis dan moga anda juga wajah bertambah manis. Saudara jangan lupa, bagi teman-teman yang nak jadi ejen Usima Walid Harum Manis, sedang mencari teman-teman kenalan untuk menjadi ejen syarikatnya. Banyak produk yang dikeluarkan oleh beliau dan antaranya ialah minuman botani yang diformulasikan daripada sarang burung walid dan buah mangga harum manis. Ini untuk membantu meningkatkan sistem imunasi badan, membekalkan tenaga tambahan, menganjar dan mencerahkan kulit. Ini dia, saudara. Ini adalah Usima harum manis minuman botani, saudara. Bagus, saudara. Saya makan pun rasa sihat badan. Dan untuk buah harum manis tak dapat saya tunjuk sebab belum sampai lagi pada saya. Katanya nak hantar. Saudara Zamriun, sila hubungi untuk penapis air 011-400-13805. Saudara, jadikanlah luangan saya ini untuk kita saling bertukar-tukar pandangan, bertukar kalau nak mengiklankan produk saudara, boleh hubungi Al-Azhar. Saudara, jangan susah hati. Tak mahal mana pun, saya akan memberi pencerahannya, saudara, demi untuk mencari rezeki. Jangan lupa, saudara, ini adalah minuman botani yang diformulasikan daripada sarang burung walid dan buah mangga harum manis. Produk keluaran daripada syarikat Usima Walid Harum Manis. Dan sedang mencari teman-teman untuk menjadi ejen di kawasan anda. Banyak, dia ada sabunnya, ada air sarang burung walid. Memang baik untuk kesihatan, saudara. Boleh hubungi Alia. Cik Alia di talian 019-834-0299. Itulah saja seketika, saudara, kita berbicara soal e-commerce untuk berniaga. Baik, saudara, kita masuk segmen naluri kehidupan. Ini penting sebagai jaluran dan panduan kehidupan kita. Ini kiriman teman-teman kita yang menghantar pada saya, wajar saya baca. Saya bukanlah dai ataupun pendakwah yang bertauliah. Tak ada saya bukan ustaz. Tapi saya membaca bila saya tengok kiriman itu sesuai untuk pengetahuan kita bersama. Kerana saudara, sebanyak mana pun dosa seorang hamba, namun keampunan Allah itu lebih banyak lagi, saudara. Nah, Allah bukan saja sudi mengampunkan, bahkan menyayangi orang yang bertaubat. Firman Allah SWT yang bermaksud, mafhumnya, saudara, sesungguhnya Allah mencintai orang yang banyak bertaubat. Ini boleh kita lihat terjemahan daripada surah Al-Baqarah ayat yang ke-222, saudara. Untuk itu, ingat, saudara, Allah tidak segera mencatatkan dosa hambanya, melainkan diberi tempoh untuk bertaubat terlebih dahulu. Sesungguhnya, saudara, Allah itu lebih suka mengampunkan hamba yang berdosa berbanding menghukumnya. Kerana baginda Rasulullah SAW ada bersabda, maksud baginda, sesungguhnya malaikat di sebelah kiri akan mengangkat penanya selama 6 jam. Dan ia tidak akan menulis lagi dosa tersebut, tentang dosa tersebut bagi mereka yang melakukan kesalahan, melainkan dia menyesal dan bertaubat. Apabila dia menyesal dan minta ampun kepada Allah daripada dosa tersebut, maka dosa-dosa itu akan dilemparkan jauh dari dirinya. Jika dia tidak membuat demikian, maka akanlah ditulis sebagai satu dosa. Ini adalah riwayat At-Tabarani, saudara. Bayangkanlah, saudara, bagaimana Allah sentiasa menanti kita di pintu taubat yang dibuka seluas-luasnya. Tapi
hamba yang derhaka masih terus menunda-nunda. Malahan, bagi mereka kadang-kadang mereka menyatakan, esok masih ada. Apakah besok masih ada? Bagi hamba yang berdosa, jika mereka bertaubat pada hari ini, segerakanlah, insya-Allah taubat mereka akan diterima. Tapi kalau menunda, bayangkanlah malam nanti terlelap mata untuk seterusnya anda pulang kembali ke pangkuan ilahi penuh syarat dengan dosa-dosa yang anda lakukan. Jadi saudara, bertaubatlah selagi masa sempat. Kita bertaubat sebelum terlambat, saudara. Itu adalah sekadar ceritan yang saya baca. Saudara Manpur, Roslan, Saudara Abdul Qadir, Saudara Hamid. Begitu juga Rubiah Husin, Saudara Azizah, Saudari Azizah Ibrahim, Edi Tahir, Puan Jamaliah Sa'ban, kurangkan gula minuman, Saudara Ramli Putih. Terima kasih Saudara Ramli Putih, Saudara Muhammad Syaran, Saudara Edi Tahir. Begitu juga Sani 88. Dia kata Dr. Mahathir tak henti berdosa, itu terpulang. Kita bukan kita. Bukan kita sebagai manusia yang menghukumnya, saudara. Ingat apa kata Tan Sri Osu Sukam. Katanya, saudara, manusia ni harapannya seringkali mahu memiliki dunia. Namun, teramat sedikit yang mampu dinikmati. Yang pasti, semua itu akan ditinggalkan jua nanti. Itu kata-kata mutiara kiriman Tan Sri Osu Sukam. Manusia kalau boleh, dia mahu memiliki seluruh dunia ini. Tetapi teramat sedikit yang mampu dinikmati. Dan yang pasti, semua itu akan ditinggalkan jua nanti. Berhati-hati, saudara. Terima kasih Tan Sri Osu Sukam atas kiriman mutiara kata untuk penghayatan kita bersama. Dan saya tetap mengingatkan pimpinan negara. Saudara Ma'el, tongkat langit. Adam Jebat, apa khabar? Dengan gagasan perpaduannya Saudara Muhammad Radhi, Saudara Ramli Putih, Saudara Ramlah Hamid, Saudara Hamid Mahat, Saudara Alia, Saudara Ibrahim Cik Muda. Itu juga Abdul Qadir, Abdul Wahab. Dan saudara, saya ingin mengingatkan pimpinan negara, jangan berbelanja wang negara tanpa had. Kerana kita bimbang, seandainya wang negara dibelanjakan tanpa had, pastilah negara boleh jadi muflis, saudara. Dan saya ingin mengingatkan juga kepada teman-teman, bagi mereka yang menyunting semula live saya ini, saya izinkan, tak ada masalah, tapi anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan atau tulisan yang anda lakukan. Kerana saya tak mampu memantaunya. Saudara, ingat, ruangan Amir Hijaz Pen terbuka untuk semua saudara. Ini adalah pencerahan politik, matlamatnya adalah semata-mata sekadar memberi informasi, saudara. Tak lebih daripada itu, saudara. Andainya saya memberi komen, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Inilah prinsip kita, we must agree to disagree. Jangan kita berbalah, jangan kita bawa balik, bawa tidur dengan amarahnya, saudara. Tenang-tenangkan fikiran, saudara. Dan jika anda nak mahu menulis, mencatat dan sebagainya, tak ada masalah. Saudara, Saudara Muhammad Johari dia kata, tak lama lagi Atuk Kayu lah. Tak ada siapa pun, saudara. Saya mengeluarkan produk teman-teman saja. Dan saya ingatkan pada anda, kalau nak menulis, menyantuni, gunalah bahasa-bahasa yang baik. Jangan kita tuduh yang bukan-bukan. Ingat, saudara, kita adalah warga cinta damai yang sentiasa menyantuni setiap masalah secara berhemah, saudara. Baik, saudara, permulaan bicara, saya ingin mengingatkan teman-teman bahawa kita harus bersedia untuk menghadapi gelombang haba. Kabarnya mungkin mencecah pada tahap 37 ke 40 darjah Celsius dan ada kemungkinan kalau berlaku fenomena El Nino sampai mencecah 50 darjah Celsius. Untuk itu, sentiasalah minum air bersih dan waktu kita minum, saudara, minumlah perlahan-lahan. Elakkan sekali kita minum air batu, air sejuk. Pada masa ini, negara Malaysia, Indonesia, Singapura dan negara-negara jiran sedang mengalami gelombang haba yang terlampau. Jadi apa yang perlu kita lakukan, saudara? Menurut kata doktor, teman saya, seorang doktor hantar kiriman pada saya. Dia kata bila kita balik ke rumah, kalau rasa panas, jangan terus minum air sejuk saat suhu badan kita mencecah antara 37 ke 40 darjah Celsius. Kerana saluran darah kecil kita mungkin pecah ataupun meletup. Menurut doktor sebut, ada kawannya masuk dari luar waktu panas, dia dalam keadaan berpeluh. Dan kerana ingin cepat sejuk, dia segera membasuh kaki dengan air sejuk. Tiba-tiba,
dia hilang pandangan. Pandangannya hilang dan dia rebah. Maka segera, nasib baiklah segera ambulans dipanggil untuk dibawa ke hospital. Menurut doktor sebut lagi, apabila suhu mencecah 38 darjah Celsius, anda datang dari luar, jangan sesekali kita biarkan badan betul panas dan jangan sesekali minum air sejuk. Anda boleh minum air panas atau air suam, tapi minumlah perlahan-lahan. Jangan basuh tangan atau kaki anda dengan segera dan jangan basuh atau basahkan kawasan yang terdedah pada matahari. Ambil sekurang-kurangnya 30 minit atau setengah jam sebelum mencuci ataupun mandi badan kita, saudara. Kerana katanya, ada seorang lelaki cuba menyejukkan badan dari panas dan dia segera mandi. Tapi selepas dia mandi, dia terpaksa dibawa ke hospital dengan rahang yang kaku. Kerana dia diserang oleh angin ahma ataupun strok, saudara. Jadi semasa musim panas, jika anda sangat letih, elakkan minum air yang sangat sejuk dengan segera. Kerana ia boleh menyebabkan urat atau saluran darah menjadi sempit atau sempit segalanya, yang juga boleh mendatangkan penyakit strok. Ini peringatan saya, saudara. Saya memberi peringatan bila saya terima saudara Dalmira Bed, dia kata Kota Baru panas sangat. Itu berhati-hati, saudara. Kadang memang panas sekarang. Kerana sekarang ni, saudara, saya dipahamkan laporan daripada media, daripada berita harian, daripada utusan, daripada Sinar, daripada Metro yang saya petik, saudara, menggambarkan bahawa fenomena cuaca panas yang melanda negara kita ini bukan sahaja membataskan aktiviti harian masyarakat, malahan ia turut menjejaskan hasil golongan petani. Kesian mereka, saudara. Pekebun getah misalnya, bahawa penghasilan getah amat berkurangan sampai jatuh kepada 30 ke 40% kerana daun-daun kering sudah pun berguguran, saudara. Menurut seorang pekebun getah di Jempur, saudara Jamal Burhan, katanya cuaca panas ketika ini menyebabkan daun pokok getah banyak yang gugur dan susu getah berkurangan hingga mempengaruhi pengeluaran hasil sekaligus menjejaskan pendapatan. Itulah keadaan saya. Banjir pun kita kurang pendapatan, hilang pendapatan. Panas pun kurang pendapatan. Sementara itu, pekebun sayur di Felda Palung katanya, itu Puan Nurizla Burhan mengakui kuantiti dan kualiti tanaman sayur-sayurannya termasuk cili, sawi dan terung turut terjejas akibat cuaca panas saat ini. Di Kedah, saudara, penduduk di Padang Terap menyifatkan cuaca panas di daerah itu ketika ini sebagai panas yang terlampau, terutama pada waktu tengah hari berbanding yang pernah dialami tahun-tahun sebelum ini. Malahan, saudara, semalam Jabatan Bomba telah pun menyatakan bahawa pihak Bomba dan Penyelamat Malaysia telah mengenal pasti sebanyak 406 kawasan titik panas ataupun hotspot di seluruh negara. Jadi, saudara, pesan saya, jagalah keselamatan anda, jagalah kesihatan kita. Jangan sebagaimana saya kata tadi, jangan terus minum air batu atau air sejuk, saudara. Dan kabarnya, kesan daripada El Nino ini, saudara, paras empangan air di Perlis, Kedah, Pulau Pinang nampaknya sudah pun turut menjunam. Ini laporan daripada Bernama, saudara. 6 empangan air yang terletak di Perlis, Kedah dan Pulau Pinang menunjukkan penurunan paras simpanan sumber air mentah ketika ini. Bagaimanapun masih lagi ia berada di atas daripada paras kritikal. Demikian menurut Suruhanjaya Penghormatan Air Negara ataupun SPAN. Oleh itu, saudara, kurangkan penggunaan air berlebihan. Dalam kenyataan hari ini, SPAN berkata empangan yang kurang ialah empangan Timah Tasuh di Perlis, empangan Sungai Muda, empangan Pedu dan empangan Beris di Kedah, serta empangan air hitam dan empangan Teluk Bahang di Pulau Pinang. Saya pastikan kita menggunakan air secermat mungkin. Kerana menurut SPAN, berdasarkan pengalaman kejadian El Nino pada tahun 2015 hingga 2016, beberapa negeri dikenal pasti lebih mudah dipengaruhi oleh impak El Nino. Antaranya negeri Perlis, Kedah, Perak, Selangor, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang dan Johor. Berhati-hati, saudara. Ini air pun dah kurang. Baik, saudara, itu tentang haba Pahang yang panas ini, saudara. Dan saya mendapat kiriman admin kita sekarang ni berada di Kota Baru melaporkan kepada saya, katanya peniaga di sekitar Kota Baru masih lagi bersungut kerana bekalan gula masih susah untuk diperolehi. Malahan harga gula pasir putih untuk satu paket, 1 kilo, harganya mencecah pada harga RM4.30
30 sen. Saya harapkan agar Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna segera mengatasi masalah ini. Benar, telah pun dihantar bekalan, tapi mungkin peruncit ataupun kedai-kedai mau mencari keuntungan yang lebih. Malahan sekarang ni katanya, gulungan peniaga di sekitar Kuala Terengganu, mereka menzahirkan kebimbangan, iaitu berikutan isu kekurangan bekalan gula yang telah pun menjejaskan operasi perniagaan mereka. Jadi oleh itu, saya amat mengharapkan agar Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Ehwal Pengguna segeralah menyelesaikan masalah ini. Baik saudara, itu isu gula. Ini isu OPR. Saya ledakkan isu kadar semalam bank ataupun OPR sebagaimana yang diumumkan oleh Bank Negara 3 hari lalu masih menggelegak dan meledakkan hawa panas seiring dengan gelombang haba yang melanda negara kita, saudara. Saudara Hisham Jalil, Ahli Majlis Tinggi UMNO, telah pun memberi gambaran serta pandangannya bagaimana kesan kenaikan kadar OPR kepada 3.0 bakal menjebak warga dalam kehidupan semakin tenat dan sukar. Pastinya yang terkesan adalah warga yang masih mempunyai pinjaman dengan bank, sama ada pinjaman peribadi, pinjaman bayaran ansuran kereta, bayaran kad kredit maupun bayaran pembelian rumah, di mana kenaikan tersebut kiranya kadarnya sebelum ni, kalau dulu sebelum ni mungkin mereka terpaksa bayar 1,200 sebagai contoh, tapi dengan kenaikan OPR apabila pihak bank menaikkan kadar interestnya dan peminjam terpaksa bayar sampai ke tahap 1,500 sebulan. Dulu 1,200, sekarang 1,500. Artinya bezanya RM300. Besar tu sekarang, sir. Nilai RM300 terlalu besar bagi golongan B40. Malahan, lihat sendirilah saudara, pencen ataupun yang diperolehi oleh pesara tentera pun sekitar RM400. Orang-orang OKU juga cuma dapat RM450. Tapi kalau mereka yang terpaksa bayar, perbezaan sampai RM300 banyak tu. Dan terkini, hari ini tadi pergerakan wanita UMNO. Ini saya sukalah sebab wanita UMNO ataupun UMNO sentiasa mendahului perjuangan rakyatnya. Ketua Penerangan Wanita UMNO Malaysia, Datuk Rosni Zahari, beliau mengeluarkan kenyataan bahawa wanita UMNO menggesa agar Bank Negara dan Jawatan Kuasa Dasar Monetary memberi penjelasan dalam bahasa mudah kepada rakyat tentang signifikannya Bank Negara Malaysia menaikkan kadar dasar semalam OPR sehingga ke tahap 3%. Ini kerana pihak bank pun tidak menjelaskan sejelas-jelasnya. Jadi rakyat jadi keliru. Sehingga saat ini Bank Malaysia telah memberikan penjelasan yang terlalu teknikal. Rakyat tak nak tahu soal teknikal, saudara. Dan penjelasan itu sukar untuk dihadamkan oleh rakyat hingga menimbulkan pelbagai persepsi negatif terhadap kerajaan. Menurut Datuk Rosni, kesan kenaikan OPR secara agresif yang juga merupakan kali kelima saudara sejak tahun 2022 mengakibatkan kadar bayaran balik pinjaman warga meningkat secara drastik dan amat membebankan para peminjam, terutama di kalangan golongan B40. Jadi sehubungan itu, wanita UMNO mendesak agar Bank Negara Malaysia memberi jaminan bahawa tiada lagi kenaikan OPR dalam masa dekat dan mengambil kira nasib rakyat yang sedang bergelut dengan isu ekonomi yang serba mencabar. Wanita UMNO mencadangkan agar Bank Negara Malaysia mengambil jalan tengah dan sedikit empati dengan mengarahkan semua bank agar memberi pengecualian kenaikan ini kepada golongan sasar ataupun yang terjejas. Jadi artinya wanita UMNO menuntut agar Bank Negara dapat mengarahkan bank-bank komersial supaya tidak mengenakan ansuran bulanan yang tinggi, kerana ini tentulah juga turut meletakkan warga kita berada dalam suasana derita yang berpanjangan. Yang saudara perlu kita jelaskan saudara, OPR ni kalau naik maksudnya ekonomi makin baik kata orang. Tapi kenaikan OPR ni mungkin tidak akan memberikan apa-apa faedah pada rakyat, melainkan rakyat terbeban. Semalam saya jelaskan, negara Amerika berkali-kali mereka menaikkan kadar OPR. Akhirnya 3 bank tutup bungkus saudara. Itu gambarannya dan saya mengharapkan agar pihak Bank Negara dapat melihat persoalan ini secara tuntas. Saudara, kita masuk segmen ini pula saudara. Tentang JOLO.
Proses pengampunan Datuk Seri Najib masih rakyat tertunggu-tunggu. Apa untungnya, apakah keberhasilannya. Datuk Seri Najib masih lagi beku saudara di penjara Kajang. Dan saya difahamkan bahawa Yang Berhormat Perdana Menteri mengakui, sebab kita katakan sebaik mungkin bawa pulang Joloh sesegera mungkin untuk dibicarakan, barulah rakyat akan merasa puas hati. Bahawa tidak ada satu tuduhan yang hanya ditumpu pada Datuk Najib. Jadi artinya perlu ada keadilan dalam pembicaraan Datuk Seri Najib. Namun bagaimanapun menurut Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau mengaku proses untuk mau pulang ahli perniagaan dalam buruan Lau Tek Jo atau Joloh agak rumit. Katanya ini perlu melakukan proses, bukan saja melibatkan negara, malahan beberapa negara termasuk bantuan perisikan dan polis antarabangsa ataupun Interpol. Namun, katanya Malaysia sedang mengadakan rundingan menerusi saluran diplomatik dengan beberapa negara bagi mempercepatkan proses itu. Datuk Seri Anwar katanya kita sedang berunding dengan beberapa negara untuk mempercepatkan proses membawa pulang Joloh. Itu katanya tadi sewaktu merasmikan sambutan ulang tahun 75 Ibu Pejabat Kebangsaan Bulan Sabut Merah. Beliau berkata demikian bahawa pihaknya akan berusaha sedaya mungkin untuk segera mau pulang. Awal pagi tadi pula SPRM, Suruhanjaya Pencegah Rasuah, telah pun berjaya mau pulang seorang individu yang dipercayai sekutu ahli perniagaan dalam buruan Joloh yang terbabit dalam kes penyelewengan dana YMDB saudara. Individu itu difahamkan ditahan sejurus tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur jam 3.30 pagi tadi saudara. Sebaik tiba di KLIA, lelaki berkenaan yang menghilangkan diri sejak tahun 2018 telah pun diserahkan notis perintah untuk hadir di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya. Sementara itu, menurut Ketua Pengarah SPRM Tan Sri Azam Baki, belum mengesahkan perkembangan berkenaan. Sebab itu saya katakan saudara, saya hanya menyatakan bila ada pengesahan dari pihak berwajib. InsyaAllah, saya yakin Joloh akan segera dibawa pulang. Saudara, itulah keadaannya. Kita mengharapkan agar keadilan segera diberikan kepada pembicaraan Datuk Seri Najib. Itu yang paling penting, saudara. Saya agak tertarik, saudara. Ini kita masuk segmen politik. Bagaimana pandangan daripada saudara Datuk Seri Rizal Marikan. Katanya sekarang ini banyak desas-desus seolah-olah akan mencadangkan akan berlakunya perubahan arus politik tanah air. Kononnya keadaan ini serius. Sehingga kan Duli Yang Mulia Sultan Johor sendiri membuat hantaran Facebooknya dengan ingatan sudahlah akad agenda sedemikian. Jadi katanya sejujurnya ada rasa kecewa bila mana Gegak Gempita mau menjadi pembangkang berwibawa, tapi mereka akhirnya sepatutnya main peranan semak dan imbang. Tapi sebaliknya sekarang ni mereka berperanan untuk selak dan tumbang. Ini keadaannya. Siri pilihan raya negeri akan berlaku sedikit masa lagi. Sebenarnya itulah medannya. Kalau mereka benar-benar mempunyai pengaruh, buktikan. Kalau rakyat menyokong mereka, buktikan. Tak lebih daripada itu. Jadi sekarang ni sepatutnya sudah sampai masanya kita meninggalkan politik dendam, politik benci dan membawa tajdid siasi, iaitu politik baru yang jauh lebih munasabah. Kita harus lebih bertanggungjawab dalam membawa kesejahteraan kepada rakyat. Janganlah kita hanya sekadar jadikan rakyat sebagai sandaran untuk melonjak diri dengan kesudahan yang tidak bertepi. Itu peringatan daripada Datuk Seri Rizal Marikan yang saya rasa agak bertepatan sekarang ni. Ini juga ikutan daripada Dr. Mahathir telah pun melalui peguamnya telah pun memfailkan saman tinggi saudara. Bila menyaman Datuk Seri Anwar Ibrahim sejumlah 150 juta ringgit berhubung dakwaan bahawa dia mengumpul kekayaan pribadi ketika berkuasa. Jadi fail itu difailkan oleh peguamnya di Mahkamah Tinggi Shah Alam. Saudara, Dr. Mahathir mendakwa kenyataan Anwar. Dr. Anwar dan ucapannya itu bermaksud dia membolut harta untuk keluarga dan kehilangan harta aset ataupun saham orang Melayu adalah berkait dengan harta aset atau saham milik keluarganya. Jadi menurut salinan penyata tuntutan Dr. Mahathir, beliau mendakwa Dr. Anwar Ibrahim juga selaku pengurusi Pakatan Harapan dan Presiden PKR membuat kenyataan tidak benar. Biarlah semua itu saudara, saya tak mahu nak ulas kerana kita tunggu pembicaraannya.
Soalnya dituduh itu dan ini. Kerana saya melihat jawapan Dr. Mahathir ada respon kepada persoalan tersebut. Menurut Dr. Seri Anwar Ibrahim, dia kata beliau menyerahkan soal tuntutan saman itu kepada peguamnya. Biarlah, katanya, peguam jalankan tanggungjawab. Itulah ulasan ringkas beliau. Dia tak mau cakap lebih. Kerana baginya, apa-apa saja yang berhubung kait dengan soal undang-undang, biarlah diselesaikan di mahkamah. Cuma saya selalu berkata, selalu saya berpesan, tapi nampak gayanya kata-kata kita tidak diindahkan. Saya selalu berharap, sebulan dulu, 2 bulan dulu pun saya dah bagi tahu, saya dah menyatakan sebaik mungkin. Dr. Mahathir, sudahlah. Dah kalah di Langkawi, orang Langkawi pun tak terima, malah kan hilang wang pertaruhan. Sudahlah, eloklah berehat, Tun. Tidak ada keperluan lagi untuk campur tangan. Usia pun dah semakin memanjat secara. Apa yang nak diburu? Apa yang nak dicari dalam keadaan sekarang? Kenapa tidak santuni kerajaan supaya rakyat dapat dibela dengan baik mungkin? Tak perlu dikocakkan lagi suasana politik. Tapi ternyatalah saudara, apa-apa yang kita sarankan itu tidak diindahkan. Selalu saya katakan Dr. Mahathir ni dia memerlukan isu politik. Tanpa adanya krisis politik, dia tidak akan survive. Dia tak akan hidup dalam dunia politiknya. Jadi sebab itu soal samannya ataupun pertemuan yang cuba diwujudkan kononnya, secara deklarasi rakyat dan sebagainya, saya melihat bahawa ini tidak lain hanyalah sekadar cetusan untuk menghidupkan aura politiknya. Sedangkan kita minta agar Tun Dr. Mahathir sudahlah. Sebab kita tak mahu rakyat akhirnya membenci berterusan. Usia semakin tua. Sepatutnya inilah masanya menyantuni dengan keluarga, dengan anak-anak, cucu-cucu. Tapi tidak diindahkan. Saya tak tahulah apa yang dikejar, apa yang nak diburu. Untuk apa? Kata nak selamatkan negara, apa yang mampu dilakukan? Dr. Mahathir bukan ahli parlimen, bukan boleh jadi Perdana Menteri. Dulu pun dah dapat jadi Perdana Menteri pun, apa yang mampu? Saudara Ros Johari, dia kata Dr. Mahathir soal pendendam. Itulah keadaan sekarang. Dan keadaan begini sebenarnya, ini semata-mata pertama kononnya nak menaikkan imejnya. Nak naik macam mana? Dan yang paling penting saya nampak adalah menarik kembali kaki kipas untuk bersama dengan dia. Ataupun menarik sokongan. Orang yang tak bersetuju Dr. Seri Anwar Ibrahim akan menyokong beliau. Jadi mewujudkan perpecahan. Sebab itu, sekarang ini dalam momentum untuk menghadapi pemilihan atau pilihan raya negeri ini, saya melihat tulisan Datuk Nazri Abdullah. Beliau mantan pengarang di Berita Harian. Saya nampak Datuk Nazri dia menyebelahi Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tetapi Datuk Kadir Yassin menyebelahi Dr. Mahathir. Dua-dua daripada kumpulan The New State Time. Bertagabunglah kedua-dua ni. Pakar-pakar strategik media. Kata saudara Datuk Nazri Abdullah, Dr. Mahathir dan Hadi Awang adalah punca perpecahan rakyat Malaysia. Ini yang saya tak suka dengar. Akhirnya orang menuduh yang bukan-bukan dan orang membuat persepsi. Kita kena terima hakikat bahawa perpecahan bangsa kita berada dalam keadaan yang cukup sarat. Saudara. Jadi sebab itu katanya beliau mengingatkan bagaimana Tengku Abdul Rahman sewaktu memecat Dr. Mahathir dulu ada memberi amaran kepada orang Melayu bahawa Dr. Mahathir bakal memecah belahkan keharmonian rakyat. Begitu juga katanya Tun Hussein On memanggil atau menggelar Dr. Mahathir sebagai kruk kerana memecah belahkan UMNO selepas menjadi Presiden UMNO. Tapi anaknya pula ada sebelah sana pula. Jadi untuk kekalkan kuasa, katanya Dr. Mahathir, ini akhirnya orang membongkar balik kisah lama. Untuk kekal berkuasa, dia sanggup menipu. Waktu pemilihan UMNO dan beliau saat mengalahkan Tengku Razali Hamzah. Jangan lupa saudara, peristiwa 1987. Bagaimana akhirnya UMNO diharamkan. Rakyat akan mengingat balik. Sepatutnya benda pun rakyat dah lupa dah. Tapi bila Dr. Mahathir bersama dengan Haji Hadi, kononnya nak wujudkan deklarasi dan sebagainya, orang ingat balik. Itu keadaannya. Secara Delima Bed, dia kata dah berjujuh dah kaki kipas menghadap. Tapi saya tak tahulah saudara, dalam keadaan begini tak sepatutnya. Kerana menurut Datuk Nazri Abdullah, bila benda ni berlaku, suka tak suka, rakyat akan mengimbau kembali apa yang telah anda lakukan. Saya rasa kalau dia bersara dari politik dengan cucu, sesekali bercakap soal harapan rakyat, saya rasa tak ada masalah pun. Tapi bila mewujudkan suasana
sebagaimana nak mewujudkan perpecahan lagi, maka rakyat akan marah. Sebab itu Datuk Nazri Abdullah dia kata boleh tanyalah dengan Tun Musa Hitam. Tun Musa Hitam juga menggelar Dr. Mahathir sebagai devil katanya. Itu saya melihat bahawa di kawasan bahagian Kubang Pasu pun dulu Dr. Mahathir tak dapat nak bertanding jawatan mewakili perwakilan pun kalah. Artinya rakyat dah tolak, sudahlah, dah tutup buku. Tapi masih lagi mahu bergiat dalam politik yang mengundang masalah pada kaum kita, saudara. Jadi dalam keadaan begini, bila bersama dengan Haji Hadi, tentulah menimbulkan orang akan menggali balik cerita kisah lama. Perbalahan antara Dr. Mahathir dengan Haji Hadi daripada pimpinan PAS. Bagaimana jangan lupa tentang insiden berlaku di Mamali. Apakah sebagaimana saya katakan semalam, keluarga yang menjadi korban di Mamali itu boleh melupakan? Kerana saat itu Dr. Mahathir adalah menjadi Perdana Menteri. Ini orang tak akan lupa, saudara. Jadi akhirnya kedua-dua mereka ni dilihat sebagai pemecah bangsa kita. Jangan lupa Haji Hadi pun dengan dia punya amanatnya, kafir mengkafir lah, saudara, 2 masjid 2 imam lah. Orang akan menggali balik. Sebab itu masa yang terbaik kedua-dua mereka ni ceasefire, relax, bantulah kalau betul-betul ikhlas, bantulah pimpinan, saudara. Sebab saya melihat Datuk Seri Anwar Ibrahim dia bukan satu orang yang mau berdiam diri. Jangan lupa, saya dah cakap dulu lagi dah katakan. Beliau diibaratkan seperti harimau terluka yang lepas daripada kandang besi. Sebab itu tengoklah sendiri bagaimana dia lepas saja mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri pada 24 November. Dia telah menyaman 2 individu iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga seorang pemimpin dari PAS, saudara Datuk Ahmad Amzad Hashim. Dua-dua disamanya. Dan kalau Dr. Mahathir yang bersakar saman beliau, dia kata jumpa kat mahkamah. Saudara, sebab itu saudara Mahasan Harun dia kata demi kuasa atuk sanggup jilat balik apa saja yang pernah diludahkan dulu. Saya rasa saudara dalam keadaan sekarang ni negara nak pulih ekonomi. Semalam Datuk Nazir Aziz dah mengatakan beliau sebagai duta besar Malaysia ke Amerika Syarikat runsing dengan keadaan sekarang ni kerana pihak kedutaan, duta-duta kita di luar negara sedang berusaha tuwus ataupun untuk mengundang para pelabur datang ke negara kita. Tetapi masalahnya, kalau negara ini digambarkan masih lagi tidak stabil politiknya, mana pelabur nak datang? Sebab itu, saudara, hari ini, menurut Datuk Seri Zahid Hamidi, selaku Presiden UMNO dan Timbalan Menteri, beliau mengatakan bahawa komplot mahu menjatuhkan kerajaan perpaduan ini tidak akan berjaya. Datuk Seri Anwar Ibrahim pun berkata tak akan berjaya. Kalau benar mereka mempunyai pengaruh, tunggulah 22 bulan. Bukan lama lagi saya, 22 bulan Mei, Dewan Parlimen akan bersidang. Hari ini 5 bulan, 17 hari lagi. Tak perlulah didengungkan melalui media masa. Tak perlulah dikatakan orang tak betul orang ini. Bahawa kita nak tunggu. Tapi masalah sekarang ni, sebelum Parlimen bersidang, terus timbulkan cerita, orang itu begini, kerajaan akan jatuh, Anwar Ibrahim akan tumbang. Untuk apa? Gambaran bahawa negara kita masih lagi belum tenang dan tentram. Apakah kita masih mahu mengulangi sejarah bagaimana kerajaan Pakatan Harapan, pimpinan Dr. Mahathir, tumbang selepas 22 bulan. Malahan sekarang ni, kononnya, semalam saya ingat tular, saya tak mau mulas. Jadi saudara, jangan betulkan TV anda. Sebab bila saya memberi penjelasan, mereka tak suka. Banyaklah orang akan cuba melakukan sabotaj terhadap live saya ini. Saya nak menjelaskan saudara, sebagaimana kenyataan daripada Persisah Agung PAS, Datuk Seri Taqiyuddin, dia kata bahawa apa yang tular semalam tak betul. Sudah ada pun pihak yang menuralkan kononnya PAS bersetuju mengangkat kumpulan Perikatan Nasional mengangkat Haji Hadi sebagai Perdana Menteri. Saya diam, saya tak mau cakap, saya tak mau komen. Mungkin anda bertanya kenapa saya tak komen, sebab saya tidak akan memberi sebarang komen selagi ia tidak disahkan oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab ataupun yang mempunyai autoriti. Tapi apabila saya lihat ada kenyataan daripada Persisah Agung PAS bahawa beliau mengatakan itu hanyalah palsu. Dalam satu kenyataannya, Taqiyuddin mengatakan bahawa kenyataan media yang telah itu tiada kaitan dengan mana-mana pihak yang disebutkan.
Kenyataan media bertajuk sokongan terhadap Yang Berhormat Tan Sri Tuan Guru Haji Hadi Awang sebagai ahli parlimen marang sebagai Perdana Menteri Malaysia yang sedang tular pada masa ini adalah palsu dan tiada kaitan dengan mana-mana pihak yang disebutkan. Itu sekarang semalam tular cerita tentang Tan Sri Haji Hadi. Tapi 2-3 hari ni pula timbul lagi kononnya bahawa kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim dijatuhkan, maka Hamzah Zainuddin, Susah Agung Perikatan Nasional pula kononnya akan dijadikan calon Perdana Menteri. Malahan sudah ada pula mengatakan bahawa pimpinan Perikatan Nasional sedang menanti kononnya pada hari ini 5 bulan akan menghadap Duli Yang Mulia Pertuan Agong. Sedangkan Duli Yang Mulia Pertuan Agong sudah pun berada di Westminster Abbey di England kerana hadir atas jemputan Raja Charles ketiga menghadiri istiadat pertabalan baginda sebagai pemerintah United Kingdom, saudara. Jadi keadaan saudara membohong. Kenapa dibohongi rakyat? Sebab itu saya mengharap teman-teman yang melayari halaman saya ini, kita lapang dada, kita dengar, jangan kita mudah terperangkap dengan dakyah-dakyah palsu. Sekejap saya. Panas ni saudara. Dan ini pula saya lihat nampak gayanya dalam Perikatan Nasional sudah mula berlaku getaran yang boleh membawa perpecahan di kalangan mereka. Saya tak suka kalau mereka berpecah. Bagi saya biarlah mereka 74 itu menjadi ketumbukan pembangkang yang berwibawa. Sebab kita memerlukan seimbang dan imbang, bukan sebagai pembangkang nak tumbangkan kerajaan. Tapi nampak gayanya sekarang bila berlakunya apabila bersatu dan parti PAS menyokong proklamasi orang Melayu, pemimpin gerakan sudah pun menegur rakannya dalam PAS dan bersatu yang menyokong proklamasi orang Melayu yang diasaskan oleh Dr. Mahathir sambil menyifatkannya tidak wajar. Sekarang ni dah mulalah gerakan. Saya dah cakap dari dulu lagi saya, gerakan memang parti yang chauvinis. Timbalan Presiden gerakan Tong Keong, dia berkata pemimpin pembangkang seharusnya bersatu membantu membangunkan ekonomi rakyat yang kini semakin tertekan, bukannya mengaktifkan gerakan berasaskan kaum. Jadi dalam politik mereka nak buat apa kita tak boleh stop katanya. Sebab negara demokrasi, tapi isunya sekarang adalah ekonomi. Barang semua naik tapi dalam poket rakyat tiada duit. Sebab itu gerakan pun dia bersetuju kalau boleh jangan kucak-kacirkan keadaan. Saya nampak sudah ada perbalahan di kalangan pimpinan parti politik dalam Perikatan Nasional. Sebab itu saya mengharapkan agar DAP, agar Amanah jangan sesekali mengeluarkan kenyataan yang boleh menyinggung pimpinan UMNO. Kita harus menunjukkan solidariti. Sebab itu pagi tadi Datuk Ashraf Wajidi telah pun mengadakan pertemuan dengan pimpinan Sekretariat Perpaduan Kerajaan Perpaduan ini di bangunan UMNO, menyatakan bahawa 14 bulan nanti akan diadakan himpunan perpaduan parti-parti yang berada dalam Kerajaan Perpaduan. InsyaAllah kabarnya daripada pagi sampai ke petang. Pagi pemuda, puteri, wanita, mereka akan mengadakan persidangan, dan selepas itu petang dalam pukul 2.30 Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri hadir bersama dengan Presiden UMNO dan Presiden-Presiden parti untuk menggarap pelbagai isu. Sewajarnya begitu. Kita tunggulah saudara pada 14 hari bulan ni nanti, 14 Mei ni, himpunan yang saya melihat kalau ini dapat dijadikan kabarnya 10,000 akan hadir. Jika ini berlaku, maka Dewan Merdeka sekali lagi mencatatkan himpunan bersejarah. Sebab jangan lupa saudara, 2019 Dewan Merdeka menyaksikan himpunan Muafakat Nasional. Tapi sayangnya lah, lenangan air mata warga Melayu Islam yang mahu melihat percantuman antara UMNO dengan PAS tidak kesampaian. Artinya pelayaran tumpas di tengah jalan. Muafakat Nasional berakhir dengan perpecahan, dan kali ini pada 14 hari bulan InsyaAllah kita akan melihat bagaimana urutan antara UMNO dengan Keadilan, dengan DAP dan Parti Amanah
berserta dengan parti-parti daripada gabungan Parti Rakyat Sabah, Parti Rakyat Sarawak, semua 23 pemimpin akan hadir di Dewan Merdeka Kuala Lumpur. Ini adalah himpunan bersejarah. Kabarnya dengan berpakaian baju putih, sejumlah lebih daripada 10,000 orang akan hadir. Kita tunggulah, rakyat sedang menunggu, saudara. Biarlah mereka berbalah antara sama-sama mereka sekarang ni. Gerakan telah memulakan kenyataan bukan-bukan. Sebab itu sekarang ni saya juga bersetuju dengan pandangan Datuk Seri Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid. Dia kata bahawa apa yang dilakukan Dr. Mahathir sekarang ni akhirnya menjadi liability kepada kestabilan politik. Yang diwujudkan kononnya mau mencabar kerajaan perpaduan ini, tentulah ia akan mewujudkan suasana yang tidak baik pada negara. Jadi walaupun soal etnik menjadi isu akar umbi, namun bangsa Malaysia yang besar dan konsep Malaysia Madani ini telah pun didukung oleh rakyat sepenuhnya. Ini harus diutamakan. Jadi menurut Datuk Zahid, dia kata saya mengucapkan selamat maju lah, selamat maju jaya lah atas pertemuan Presiden UMNO, Presiden PAS, Tan Sri Abdul Hadi Awang dan Dr. Mahathir. Kerana kita tahu Dr. Mahathir adalah liability baru dalam politik tanah air. Saya dah bercakap, saya haraplah keadaannya. Dia kata sekarang ni PAS sokong bebaskan Najib. Wallahualam bisawab. Saya tak mau campur benda begitulah sekarang ni. Dah bercelaru politik. Malahan saya melihat sekarang ni, saudara, bagaimana malahan cyber trooper sama UMNO pun berbalah juga, saudara. Menyantuni isu Sri Najib, Sri Anwar, dah mula bercelaru. Kenapa kita celarukan suasana politik? Sebab itu saya melihat tulisan saudara Muhammad Aidil Fakri Mat Zami yang saya sampai pada wall saya rasa elok saya baca untuk pandangan kita bersama. Katanya, dalam seminggu dua ini kita lihat dan kita dengar macam-macam berlaku. Dan perkara ini berlegar di media sosial yang mengatakan bahawa kerajaan sedia ada hari ini bakal ditumbangkan dengan digantikan dengan kerajaan baru. Persoalan saya, nak ganti kerajaan mana? Jadi katanya cukup-cukuplah kita mainkan isu politik sebegini. Kerana ia memberi kesan yang cukup tidak baik kepada negara dan khususnya kesan kepada rakyat. Dalam kegawatan ekonomi yang kita hadapi saat ini, saudara, berita seperti ini yang cuba kita mainkan, persoalannya adakah pelabur-pelabur luar negara yakin terhadap negara kita? Dan tentulah ia akan menjejaskan ekonomi negara serta kesannya akan dirasai oleh rakyat. Itu pandangan saudara Muhammad Aidil Fakri Mat Zami. Saudara. Dan sepatutnya, kata beliau, pemimpin-pemimpin dalam negara kita tahu akan akta lompat parti yang telah diluluskan sebelum PRU 15 yang lalu. Tapi kenapa sehingga hari ini masih ada yang gila kuasa sehingga menjual maruah diri serta undi yang telah diberi oleh rakyat ketika PRU 15 yang lalu. Jadi janganlah kerana terlalu mengejar jawatan sehingga negara menjadi kucak-kacir. Negara kita menjadi sebegini rupa disebabkan oleh orang-orang politik, bukan oleh rakyat. Rakyat menanti, rakyat menaruh kepercayaan kepada pemimpin, tapi orang politiklah yang menghancurkan. Saudara Wak Awi, tolong gunakan bahasa yang baik. Saya tidak bersetuju anda menggunakan bahasa yang tidak. Bagi saya, kita warga bangsa berbudaya, saudara Puak Awi. Jangan gunakan bahasa-bahasa begitu. Saya tak setuju, saya tak suka. Kalau anda nak hadir dalam war saya ini, hadirlah dengan bahasa yang baik. Menggelarkan orang itu, orang ini, bagaimana, saya tak suka. Sebab sebagai orang tua, saya tahu saudara Puak Awi ni, nama aja Puak Awi. Tapi mungkin usia anda muda. Sebagai orang tua lah saya katakan, jangan gunakan bahasa yang pelik-pelik, bahasa-bahasa yang celupar, yang dianggap kurang sopan. Lebih suka melihat berlakunya berantakan politik negara kita. Saya nak tanya, apa keberuntungan anda dapat? Apakah hanya dengan mendapat sokongan, likes, orang datang tengok beribu-ribu, apakah itu yang anda harapkan? Sedangkan anda menjerumuskan negara ke lembah yang lebih teruk lagi. Saudara Osana, memanglah dah sangkut-sangkut. Saya syukur, begitulah keadaan. Mereka tidak suka kalau saya memberi pandangan yang sebegini. Sebab mereka mahu kalau boleh saya maki semua orang. Itu bukan budaya kita, saudara. Dan saya melihat macam mana bagaimana rakyat dijadikan landasan. Saudara Acai Bentayan,
Rakyat dijadikan isu demi rakyat. Pemimpin konon bercakap, saya bercakap demi perjuangan rakyat, negara ini perlu diselamatkan. Nak diselamatkan apa? 4 tahun negara berada dalam keadaan yang kucak-kacir. Malahan pimpinan hari ini mewarisi hutang yang begitu besar. Siapa yang buat hutang? Saya tidak mengatakan bahawa ini 100% kesalahan mereka, tetapi dasar atau polisi yang diwujudkan sewaktu mana mereka berada di anjung kuasa, mereka memutuskan akhirnya negara berhutang. Itu keadaannya, saudara. Memanglah, saudara, bila saya cakap begitu, bukanlah saya nak memuji Datuk Najib, tetapi era kepimpinan Datuk Najib, negara berhutang pun sekitar dalam 500-600 bilion. Tapi 3 Perdana Menteri, Dr. Mahathir, Tan Sri Muhyiddin dan Datuk Seri Ismail Sabri, negara berhutang 1.5 trilion. Dasar apa yang anda bawa? Saya bukan nak marah orang, nak maki orang, saya tak mau. Tapi saya tahu kawan-kawan dalam media sosial ni, mereka suka mencari isu yang lain tak ada, semua tak betul. Kalau kita mengatakan semua tak betul, siapa yang betul? Hari ini negara sedang dipimpin, sedang dipacu untuk mencari jalan keluar daripada kemelut ekonomi yang teruk. Politik sudah ceritalah, saudara, berantakan, tak habis-habis. Tapi saya bersyukur kerana warga UMNO sekarang ni sudah pun sedar kesan daripada keterlanjuran pemimpin masa silam, maka rakyat menolak. Sebab itu pimpinan yang baru ini cuba menyantuni rakyat dengan cara yang baru, dengan islah kepimpinan yang disuntik oleh Presiden UMNO. Tetapi pimpinan-pimpinan sana masih lagi bergelut. Saya melihat, saudara, apa yang cuba mereka lontarkan tak lain tak bukan, kalau negara dalam keadaan susah, negara dalam keadaan tidak stabil, adalah memberi ruang kepada mereka untuk menyelamatkan diri. Mereka mahu kalau boleh segera diusir Datuk Seri Anwar Ibrahim. Punca bagi mereka adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana beliau adalah orang yang mahu memerangi rasuah. Sejak Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, banyak kes-kes rasuah sudah pun terbongkar. Beliau tidak pilih kasih. Kementerian yang dalam pentadbirannya juga, macam apa berlaku Kementerian Sumber Manusia, adanya mereka terlibat dalam rasuah, telah pun diambil tindakan. Saya baca kenyataan, kononnya diampunkan, hanya direhatkan. Tak. Mereka masih lagi disiasat dan akan dikemukakan ke muka pengadilan. Cuma SPRM tidak membuat penjelasan setuntasnya. Mereka semua ini akan diadili. Tunggulah masanya. Jadi dalam keadaan sekarang ni, kebencian mereka pada kerajaan hari ini adalah kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim berada di anjung kuasa yang akan merestui tindakan SPRM. Kerana itu SPRM sudah pun diberi penuh kuasa sepenuhnya, di mana pimpinan politik tidak akan mencampuri, tidak ada pilih kasih. Siapa saja yang melakukan rasuah tetap akan dibawa ke muka pengadilan. Cuma sehari ini saya baca dalam satu laporan media, Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun mengarahkan agar kuartus di penjara Sungai Buloh diperbaiki, dan saya tengok Datuk Seri Anwar Ibrahim minta supaya pihak berkuasa di bawah Kementerian Dalam Negeri memperbaiki, segera menyelenggarakan kuartus di penjara Sungai Buloh. Apakah ada sesuatu? Tunggulah, saudara. Saudara Syuami Yusof kena tutup pintu sepadan, jangan bagi pengkhianat lari keluar negara. Itu keadaan saya. Saya yakin, saudara, masanya. Saya dapat tadi ada seorang sahabat menghubungi saya. Ada informasi mengatakan dalam waktu terdekat 21 nama sudah pun muncul. Dan mereka ini akan disiasat, mereka ini akan dibawa ke muka pengadilan. Sebab itu mereka akan berusaha sehabis mungkin saat ini. Wang akan ditaburkan sebanyak mungkin untuk mengkucar-kacirkan pimpinan negara kerana mereka mahu menyelamatkan diri. 21 orang ini kabarnya lah, saya, dalam waktu terdekat. Saya tak boleh nak menyebutkan selagi pihak berkuasa tidak membuat kenyataan. Kita tunggulah kenyataan Tan Sri Azam Baki, dan saya yakin SPRM kali ini akan bertindak dengan lebih telus dan lebih berani. Jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.